Maka kalau kita tengok Nabi SAW, macam mana Nabi berdepan dengan masalah ni? Kita tengok Nabi SAW, bila nak pastikan kerja tu tidak tertangguh dan tidak pula tergesa-gesa, dia tak ada ajalah setan, dan dia juga tidak tertangguh-tangguh setan juga. Maka Nabi kita tengok bila buat kerja dia rancang, dia ada perancangan. Perancangan ni bukan maksudnya tak pernah gagal, tak. Rancang maksudnya kita cuba jangka yang akan datang tu, dan kita cuba tentukan apa yang kita nak buat. Dia mungkin gagal, tapi bila kita rancang, bila gagal, dia akan ulang rancangan dan dia tak gagal. Lepas tu kalau kita tengok Nabi SAW, kita nak sebut Nabi gagal tu tak apa cantik. Tapi nak cerita, dari sudut kita nak faham. Macam mana Nabi SAW tu seimbang. Nabi ada masa dia, nak sebut tak apa sedap lah. Ada masa Nabi gagal. Ya. Contoh macam Nabi minta bantuan ke Taif. Berjaya tak mendapat bantuan di Taif? Tak berjaya. Istilahnya gagal lah. Sampai berdarah-darah Nabi. Kena baling dengan batu. Nak masuk balik ke Mekah, Nabi sendiri takut. Sehingga terpaksa minta bantuan daripada Adi bin Mat'am. Mat'am ibn Adi. Orang kafir. Nak masuk balik ke Mekah. Kenapa? Kerana tak berjaya mendapat sokongan di Taif. Walaupun rancangan baik dah. Tapi kemudian, kita tengok itu kira macam hijrah yang pertama Nabi tak berjaya. Tapi kerana Nabi seorang yang SAW, seorang yang merancang, maka bila dia cuba hijrah yang kedua, dia tengok balik kat mana yang ada masalah, maka dibetulkan. Maka hijrah berikutnya, nak minta sokongan yang berikutnya, pergi ke Habsyah. Berjaya ke tak berjaya? Nabi tak pergilah, Nabi bagi sahabat pergi. Berjaya. Habsyah yang pertama berjaya. Kemudian Habsyah yang kedua berjaya juga. Dan kejayaan yang betul-betul berjaya, hijrah ke Madinah berjaya. Sebab apa? Kerana Nabi SAW merancang. Ya, memang kita merancang, mungkin juga akan jadi tak berjaya. Kita rancang kan, kadang terlewat juga. Kan? Terancang dah, tapi terlewat juga. Tak apa nak buat macam mana. Tapi kalau tak rancang langsung, itu tak betul. Lepas tu Nabi SAW bila kita analisis, bila Nabi ke Taif tidak berjaya, malah mendapat kita kata apa ya, azab, diseksa lagi, dibaling batu semua, ditolak sebegitu rupa, maka Nabi analisis, kaji semula. Maka kita tengok bila Nabi SAW minta sahabat pergi ke Habsyah, apa kata Nabi SAW? Fa inna fiha, sesungguhnya ada di Habsyah itu malik, seorang raja, la yuzlamu indahu ahadun, tidak dizalimi di sisinya sesiapa pun. Maka seolahnya Nabi SAW ambil pengajaran daripada apa yang berlaku kat Taif, iaitu tengok pimpinan di atas siapa. Tengok pimpinan tu siapa. Maka sebab tu Nabi SAW bila minta sahabat hijrah ke Habsyah, maka dilihat sudut pimpinan. Masalah dekat Taif, pimpinan langsung tak mau terima. Maka rancangan Nabi SAW memperbetulkan mana yang tersilap. Maka hijrah ke Habsyah pertama berjaya, kedua berjaya, dan kemudian hijrah ke Madinah pun, alhamdulillah. Dan hijrah ke Madinah dan tidak berlaku begitu saja. Kenapa? Kerana Nabi ambil pengajaran daripada Taif. Tak boleh pergi macam tu aja. Kena pastikan suasana tu betul dah. Bai'atul Aqabah pertama, Nabi hantar wakil. Tahun depan, Bai'atul Aqabah kedua. Selepas tu, baru Nabi SAW pergi hijrah.
dan berjaya. Maka dalam kehidupan kita tu kita tengok Nabi SAW macam tu keadaannya. Nak memastikan keseimbangan itu, hidup sebagai seorang manusia yang seimbang, maka Nabi SAW merancang. Lepas tu kalau tengok kan hijrah Nabi tu, biasa orang bincang ketika bincang awal Muharram lah, buat hijrah kan. Nabi SAW rancang secara teliti perancangan tu. Ya. Bertolak bila? Pergi dengan siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Waktu bila? Siang ke malam, dah tentu dah. Nak duduk di mana? Sebagai nak apa kita panggil? Nak disguise, nak kalihkan pandangan orang, maka duduk dekat Gua Sur dulu. Berapa malam? Siapa bawa makanan? Ada dah. Abdullah bin Abu Bakar tutup balik. Amir bin Fuhairah bawa. Siapa akan jadi penunjuk jalan? Abdullah bin Arikut. Semua dah tentu dah. Dirancang dengan seteliti yang boleh. Jadi Nabi SAW mengajar kita, kalau kita nak menjadi manusia yang seimbang, sebagaimana agama kita ni disebutkan sebagai, kita ni disebut sebagai ummatan wasata, umat yang wasatiyah, maka antara aspek yang paling penting adalah untuk kita merancang.